العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ثم أما بعد. Dimuliakan Tuan Imam, seluruh pimpinan Masjid Al-Mujahidin, serta pimpinan masyarakat, para alim ulama, tuan-tuan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh barakah ini. Allah masih lagi panjangkan nafas-nafas kita dan kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pilih kita untuk duduk sebentar singgah di suatu taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dilimpahkan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada pagi ini, tuan-tuan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah taala sekalian, insya-Allah kita sambung kembali pengajian daripada kitab Al-Adhkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kitab yang himpunkan doa-doa dan zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kerana zikir ini merupakan makanan rohani kita. Sebagaimana kita perlukan makanan untuk jasmani kita, maka rohani kita juga perlukan makanan. Maka zikir dan doa lah makanan rohani kita. Dan para ulama menyebutkan kepada kita akan kepentingan kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ini, sehingga kan ada ulama mengungkapkan bi'idda washtari al-adhkar, jualah rumah, belilah kitab Al-Adhkar ini. Namun kita ni berapa sangat harga kitab Al-Adhkar ini, kita nak jual rumah. Nak katanya pentingnya kitab ini perlu dimiliki di setiap umat Islam, dan bukan sekadar hanya memiliki, dibaca dan diamalkan isi kandungannya yang memuatkan doa-doa dan juga zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pagi ini kita mula pada kitab tentang kepujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab Hamdillah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang kitab ini setelah dibincangkan tentang doa-doa dan zikir-zikir yang perlu dibaca selepas solat, kemudian dibincangkan pula doa-doa dan zikir tentang tilawatul Quran, baca Quran. Setelah itu Imam Nawawi mendatangkan perbahasan tentang kepujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti biasa, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bila memulakan perbahasan tajuk ataupun kitab yang dimulakan, maka dia akan mulakan dengan mendatangkan ayat-ayat Al-Quran Karim untuk memberikan peringatan kepada kita tentang kesaan kenapa kita dituntut untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidatihi wa qurra'i sa'iri musannafatihi fid darain amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fima ma'na, kitab kepujian kepada Allah. Allah ta'ala berfirman, wa qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Surah An-Naml ayat 59. Yang maksudnya, dan katakanlah wahai Muhammad, wa qul, Allah Ta'ala turunkan ayat ini dan Allah tunjukkan kepada baginda Nabi kita semua. Qul, katakanlah ya Muhammad, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, dan salam sejahtera ke atas para hambanya yang terpilih
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala memerintahkan baginda Nabi untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan salam kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terpilih di kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan juga salihin. Ini mereka golongan yang hampir dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini golongan VVIP di sisi Allah Ta'ala. Dan dekat dunia kita ada golongan VVIP, maka demikian di akhirat kelak ada golongan VVIP yang sangat hampir dan dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka ini sentiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan VVIP di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata lagi Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa qulil hamdulillah sayurikum ayatihi, surah An-Naml ayat 93. Allah menyebutkan, dan katakanlah wahai Muhammad, segala puji bagi Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nanti Allah akan menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya kepada umat manusia. Maka tuan-tuan, Allah Ta'ala menuju kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Dan Allah akan tunjukkan bukti-bukti kekuasaannya yang akan menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya dengan kita mendapat nikmat daripada Allah Ta'ala semakin jauh kita daripada iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada Allah Ta'ala tutup mata hatinya untuk tidak melihat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi mendapat nikmat, lagi jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata lagi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, firman Allah Ta'ala lagi, wa qulil hamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada, dan katakanlah wahai Muhammad, segala puji bagi Allah yang tiada mempunyai anak. Surah Al-Isra ayat 111. Yani Allah Ta'ala mintakan kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengaitkan tentang tauhid kepada Allah Ta'ala, tidak menyekutukan Allah dengan apa jua suatu perkara pun, termasuklah Allah tidak ada anak dan tidak diperanakkan. Seperti kita membaca dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian kata lagi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, firman Allah Ta'ala lagi, la in syakartum la azidannakum, surah Ibrahim ayat 7. Maksudnya, sekiranya kamu mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nescaya Allah, nescaya aku, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan lagi nikmat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tentang kesaan kita untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala atas setiap nikmat. Sama ada nikmat itu nikmat zahir, nikmat yang kita nampak, nikmat kesihatan, nikmat kita ada harta, nikmat ada anak, nikmat ada nikmat kesenangan, ataupun nikmat batin, nikmat yang tak nampak, iaitu ilmu yang Allah kurniakan kepada kita. Kita beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah taufikkan kita melakukan ibadah kepada Allah, mari ke masjid, duduk dalam majlis ilmu. Ini juga adalah nikmat batin yang Allah berikan kepada kita. Maka bersyukurlah, memuji Allah, bukan mendapik dada yang mengatakan aku ni hebat, aku ni baik kerana aku sendiri yang lakukan perkara tersebut. Namun kita kena sadarkan semua yang kita buat ini adalah kembali kepada taufik dan juga hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan kepada kita, supaya kita dituntut bersyukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Dan kemudian kata lagi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, firman Allah Ta'ala lagi, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, maka ingatilah aku, nescaya aku akan mengingati kamu. Mana ingat kepada Allah, Allah akan sentiasa ingat kepada kita.
Cuma biasanya kita ni ingat Allah pada waktu kita susah. Biasanya kebanyakan manusia saat ditimpa kesusahan, ketika itulah baru dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di saat dia senang, ramai di kalangan kita, bukan tuan-tuan lain, ramai di kalangan kita ini yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu sakit barulah ingat Allah, nak sembahyang, nak berzikir, nak baca Quran dan sebagainya. Di saat kita senang, kita lapang, kadang-kadang kita habiskan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, apalagi melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal a'yadu billah. Kita minta berlindung daripada Allah Ta'ala dari melakukan perkara-perkara kejahatan dan kemaksiatan. Maka Allah suruh kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepada aku, kata Allah Ta'ala, dan janganlah kamu mengkufuri akan nikmat Allah Ta'ala. Sama ada kufur dari sudut kufur i'tiqad, dari segi akidah kita berpaling daripada ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi, ataupun kufur dari sudut amalan, kufur dari sudut amalan kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah dan melakukan kejahatan dan maksiat kepada Allah. Wal'ayazubillah, itu juga disebut sebagai kufur dari segi amalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, sebenarnya ayat-ayat yang menerangkan tentang suruhan untuk kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kelebihan-kelebihan bagi mereka yang memuji akan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat banyak. Kalau nak didatangkan ayat Quran tentang kebesaran, perintah, suruhan untuk puji Allah Ta'ala, sangat banyak. Ini hanya contoh yang didatangkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala untuk menunjukkan kepada kita tuntutan, kewajiban kita wajib mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Imam Nawawi adalah banyak sekali dan sudah pun terkenal di kalangan kita. Kalau kita baca Quran, kita akan jumpa perkataan Alhamdulillah. Surah Fatihah paling kuat kita akan sebut dalam sembahyang kita, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Paling kuat kita akan puji Allah dalam surah Fatihah. Dalam surah Al-Kahfi pun disebut tentang Alhamdulillah. Banyak ayat Quran yang tentang Alhamdulillah, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kami meriwayatkan pada Sunan Abu Dawud, dalam kitab Sunan Abu Dawud dan Sunan Ibnu Majah dan Musnad Abu Awanah Al-Asfaraini yang takhrijnya sesuai dengan Sahih Muslim, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bilhamdulillahi fahuwa aqta. Artinya, tiap-tiap perkara yang terpenting di sisi syarak tiada dimulakan dengan ucapan kepujian kepada Allah, maka ia adalah kontak ataupun terpotong, yakni qalilul barakah. Qalilul barakah yakni sedikitnya mendapat keberkatan daripada amalan yang dilakukan tanpa dimulakan dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala setelah mendatangkan ayat Quran, maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mendatangkan pula akan hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan tuntutan puji-pujian kepada Allah. Maka hadis yang disebutkan tadi adalah hadis yang disebutkan juga sebagai hadis yang hasan darjatnya. Itu setiap perkara yang ada nilaian di sisi syarak, penting perkara tersebut. Kalau tak dimulakan dengan puji-pujian kepada Allah, maka perbuatan yang dilakukan itu adalah sedikit mendapat keberkatan daripada Allah. Itu maksudnya. Dan dalam
dalam riwayat yang lain menyebutkan kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa ajzam. Setiap bicara, setiap ucapan yang dimulakan, yang tidak dimulakan dengan ucapan kepujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah serupa seperti sopak, yakni berlakunya keaiban, kekurangan dalam ucapan bicara yang diucapkan tanpa dimulakan dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang ada nilaian di sisi syarak, yakni perkara yang terpenting yang tidak dimulakan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tadi ia menjadi aqta, terputus, menjadi kontak, terputus, yakni qalilul barakah, yakni tidak mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap perkara mulakanlah dengan puji-pujian dan juga basmalah berdasarkan hadis tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai baju, bismillah. Di saat kita nak naik kenderaan, bismillah. Di saat kita mula nak membaca Quran lagi lah, bismillah. Di saat kita nak baca buku, nak menulis, nak buat apa pun, mulakanlah dengan puji-pujian kepada Allah dengan mengucapkan bismillah. Mudah-mudahan mendapat keberkatan akan amalan tadi, perbuatan tadi, maka mendapat taufik dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak remeh bismillah, tapi bismillah ini terkandung padanya khasiat yang sangat agung dan besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita minta pertolongan Allah Ta'ala untuk mengerjakan perbuatan tersebut, dan Allah akan berikan inayah, memberikan taufik, petunjuk, memberikan bantuan kepada kita untuk menyelesaikan perkara-perkara tersebut. Baik, sebab itulah kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan lagi tentang status hadis yang disebutkan tadi. Kami meriwayatkan semua lafaz-lafaz hadis yang dibacakan tadi tentang dimulakan perbuatan dengan bismillah. Kalau tak dimulakan perbuatan dengan bismillah, puji-pujian kepada Allah, dia akan menjadi kurang keberkatan. Diriwayatkan dalam kitab Al-Arba'in karya Al-Hafiz Abdul Qadir Ar-Ruhawi, dan ia adalah hadis hasan. Darjat hadis yang dibacakan tadi yang disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Ibn Hajar, disebut oleh Imam Al-Hafiz Abdul Qadir Ar-Ruhawi, adalah hadis hasan darjatnya, dan diriwayatkan bersambung sanadnya sebagaimana yang kami sebutkan. Dan juga kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, riwayat hadis tentang memulakan sekiranya suatu perbuatan tak dimulakan dengan puji-pujian ataupun bismillah, qalilul barakah, sedikit mendapat keberkatan, tidak mendapat keberkatan. Diriwayatkan secara juga mursal, bersambung, disebut mausul. Mursal ada sedikit terputus sanadnya. Ini dalam perbahasan ilmu mustalah hadis. Dalam ilmu hadis, kita belajar hadis, dia ada ilmu yang berkhidmat dengan hadis Nabi disebut sebagai ilmu mustalah, ilmu ulum al-hadis. Macam mana Quran, kita ada baca Quran, ada Al-Quran, ada ilmu ulum al-Quran, ilmu yang berkhidmat kepada Quran. Dalam hadis Nabi juga ada ilmu disebut sebagai ilmu ulum al-hadis. Maka mursal ini berlaku keguguran dalam sanad tersebut kerana sanad itu yang mana para sahabat digugurkan sahabat Nabi, dan tabi'in disambungkan terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tabi'in terus kepada Nabi, sedangkan para tabi'in tidak sempat bertemu dengan Nabi. Yang bertemu dengan Nabi ialah sahabat Nabi. Maka di situ berlakunya mursal, tabi'in terus kepada Nabi, gugur nama sahabat dalam riwayat tersebut. Dalam rantaian sanad tersebut ia menjadi hadis mursal. Itu sedikit faedah dalam ilmu ulumul hadis. Jadi bila di situ berlaku mursal dan ada riwayat hadis yang bersambung sampai kepada baginda Nabi, jadi tabi'in, sahabat dan juga Rasulullah SAW.
Dan apabila suatu hadis diriwayatkan secara mausul dan juga mursal, maka hukumnya diberatkan kepada hukum mausul. Bila ada hadis riwayat mursal yang tak bersambung sanadnya dengan hadis mausul yang bersambung sanadnya, dan sanad mausul ini lebih bagus, lebih baik daripada sanad yang mursal ini, maka dihukumkan status hadis ini sebagai hadis yang mausul, bersambung sanadnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut pendapat jumhur para ulama hadis, kerana ia lebih dipercayai, dipanggil ziyadatu thiqah, bertambah kepercayaan berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ada dua riwayat, satu riwayat itu berlakunya mursal, ukur sanad dalam sanad sahabat Nabi, satu lagi riwayat bersambung sanadnya, maka ini lebih kuat daripada mursal, maka dikira sebagai hadis yang bersambung sanadnya, tak perlu diragui akan status hadis tersebut. Baik, macam kita lah dalam berita kan, keluar berita, kawan kita WhatsApp, dia keluar pula berita di TV, maka kita yakin tak dengan berita tersebut, berita yang sampai ke WhatsApp itu sama dengan berita yang keluar ke TV? Yakinlah kita berita tersebut, khabar tersebut. Maka itu contoh untuk kita faham tentang keyakinan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi demikian juga ada riwayat yang kuat yang bersambung sanadnya, maka dipegang dengan riwayat yang bersambung sanad tersebut, maka dimenyokong akan riwayat yang tidak bersambung sanad tersebut. Baik, berkata para ulama, ini penting, faedah yang penting disebutkan tadi, kena mula suatu perbuatan dengan bismillah, dengan puji-pujian. Nak mula perbuatan apa? Berkata Imam Nawawi rahimahullah, berkata para ulama, dianjurkan untuk memulakan dengan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu mula dulu, walaupun tak buat lagi, patut sebut alhamdulillah ni waktu habis. Dah habis alhamdulillah, tapi ditutup di sini permulaan lagi mengucapkan akan puji-pujian kepada Allah, alhamdulillah, ataupun kepujian kepada Allah atas setiap kali, atas tiap-tiap pengarang. Siapa yang nak ucap puji-pujian kepada Allah ini? Setiap yang nak mengarang sesuatu, kitab, mengarang buku, tulis surat, puji Allah Ta'ala. Tak tulis dalam surat itu pun paling kurang sebut pada lisan alhamdulillah. Tulis, pada tulis. Nak buat perjanjian dan sebagainya, tulis. Kalau tak boleh tulis, puji Allah alhamdulillah. Tulis, ini perjanjian kita sekian-sekian dengan kita punya kawan dan sebagainya. Baik, tiap-tiap pengarang dan juga bagi tiap mereka yang nak belajar dalam menulis ilmu, mulakan dengan alhamdulillah, puji-pujian kepada alhamdulillah. Kenapa kena puji Allah? Sebab Allah bagi taufik kepada kita untuk melakukan perbuatan tersebut. Taufik ini sangat penting. Kita sebut hidayah wa taufikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Maka taufik ini, taufik daripada Allah Ta'ala, ini suatu perkara yang sangat penting. Bila Allah suruh, bila Allah buka hati kita melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah, maka di saat itu puji Allah. Boleh mari masjid, alhamdulillah. Tengah jalan kaki nak masuk masjid, alhamdulillah. Allah bagi kita taufik datang ke masjid. Duduk dalam majlis ilmu, puji Allah, alhamdulillah. Allah bagi kekuatan duduk lagi, duduk dalam majlis ilmu pada pagi ini, mudah-mudahan dapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian juga pengajar. Ustaz, para asatizah setiap kali nak mulakan kuliah akan menyebut alhamdulillah, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk khatib, orang yang berkhutbah di mimbar, khutbah hari Jumaat, akan mulakan dengan alhamdulillah. Khutbah nikah pun dengan puji-pujian dan alhamdulillah, puji kepada Allah. Termasuk orang nak meminang, kan majlis pinangan, ada tukang cakap, orang tengah, juru cakap, juru bicara,
sebelum mulakan perbicaraan tentang nak sebut tentang majlis pertunangan, sebut Alhamdulillah, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengizinkan majlis pertunangan tersebut berlaku. Dan juga pada seluruh perkara-perkara yang terpenting yang disebutkan tadi. Apa juga perkara kita buat yang ada di layan syarak, pakai baju untuk aurat, bismillah, Alhamdulillah. Naik kenderaan nak pergi ke masjid, pergi kerja, mulakan dengan Alhamdulillah, bismillah, Alhamdulillah. Gabungkan sekali, lagi bagus. Sebab tadi ada hadis sebut tentang Alhamdulillah, ada sebut bismillah. Gabungkan kedua-dua itu. Dan ditambah pula dengan selawat kepada baginda Nabi. Nanti kita sampai pula bab selepas bab puji-pujian kepada Allah. Dalam bab selawat Nabi SAW digabungkan bismillah, Alhamdulillah, puji-pujian kepada Allah ditambah dengan selawat. Masya Allah, lagilah bertambah berkat akan suatu amalan yang kita lakukan tadi. Kalau doa lagilah diperkenankan dan mustajab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan bincangkan pada bab selawat nanti. Dan berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, saya menganjurkan bagi setiap manusia yang hendak memulakan khutbahnya dan apa sahaja perkara yang dituntutnya, dituntut oleh syarak kita buat dan dikira dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mulakanlah dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku Tuhan kita, Tuhan sekalian alam, serta ditambah kata Imam Syafi'i, serta berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini sangat penting untuk kita mulakan segala perbuatan kita dengan bismillah, alhamdulillah, kemudian selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seterusnya kata Imam Nawawi rahimahullah, fasal, ketahuilah bahawa memuji dan memuja Allah, kita puja Allah, boleh Allah itu Tuhan kita. Yang patut kita puji dan puja ialah Allah Ta'ala. Adapun manusia banyak kekurangan. Puji manusia ni tidak mendatangkan pun kebaikan kepada kita. Walaupun manusia suka dipuji, kan? Hari ini kita ada apa? Teknologi, kita ada media sosial, kan? Kita posting online, suka tak? Semua suka kalau online apa yang kita tulis, buat gambar. Itu fitrah, manusia suka dipuji. Namun kadang-kadang pujian itu juga boleh mengundang kepada perkara yang tidak baik. Maka yang patut dipuji dan dipuja ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nak puji pun kena berhati-hati kerana puji manusia. Kalau sekiranya boleh membatalkan amalannya, elakkan kita memujinya di depan-depannya. Puji belakang tak ada masalah, dipuji di depan. Kerana puji depan ni kadang-kadang nak apa? Kita puji orang depan ni kadang nak sesuatu, nakkan balasan dan sebagainya. Kalau puji belakang ni biasa tak ada masalah, kan? Puji belakang. Puji depan ni kadang kita nak mengangkat seseorang dan sebagainya, nakkan balasan dan sebagainya. Maka yang nak dipuji ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam yang beri nikmat kepada kita, yang patut dipuji dan dipuja oleh umat Islam. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ketahuilah bahawa memuji dan memuja Allah Ta'ala itu memang disunatkan pada memulakan setiap perkara yang penting. Seperti tadi, perkara penting mulakan dengan bismillah dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Begitu juga disunatkan selepas habis makan minum. Ini biasa. Permulaan kita buat Alhamdulillah, pengakhiran sesuatu amalan pun diucapkan Alhamdulillah selepas makan. Lepas makan, sebutlah Alhamdulillah. Jangan tunggu nak sendawa baru nak ucap Alhamdulillah. Lepas makan, kenapa awak tak puji Allah Ta'ala lagi? Kata Ustaz, tunggu sendawa dulu. Jangan tunggu sendawa. Boleh puji tak? Jangan tunggu sendawa. Di saat suapan mulut pertama itu pun masuk dalam mulut kita, pujilah Allah. Alhamdulillah, Allah bagi nikmat boleh makan lagi. Kok mulut, ada orang makan bukan ke mulut, masuk dalam salur darah dan sebagainya, sakit, terlantar,
Bila kita boleh masuk makanan ke mulut, rasa lidah pula boleh rasa nikmat makanan tersebut, itulah juga tanda syukur. Puji Allah, alhamdulillah, sedapnya makanan Allah bagi kita boleh rasa kesedapan nikmat itu. Ada orang makan tak rasa apa pun ada, maka puji Allah Ta'ala. Bukan tunggu untuk sedara selepas makan, juga dituntut kita terus ucap syukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan kita boleh makan tadi. Habis makan, selesai, alhamdulillah. Selesai minum, alhamdulillah. Bersih, kita bersih, hasyim, maka ucaplah alhamdulillah. Kerana dengan bersih itu keluar segala kekotoran dan penyakit daripada badan kita, jasad kita, maka Allah jaga kesihatan kita, maka Allah berikan kita bersih, maka ucaplah syukur, puji Allah atas nikmat bersih. Bersih ni kalau tak bersih kan naya kita, banyak penyakit yang akan kita tanggung. Dan ketika meminang wanita yang hendak dikahwininya, juga memulakan dengan puji-pujian, dan juga setelahnya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika menjalani akad nikah, juga disebutkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga disunatkan juga sesudah keluar daripada bilik air yang ditandas, selesai kita qada hajat, telah kita bincangkan dalam bab kitab sebelum ini, kitab doa dan zikir selepas keluar bilik air, keluar tandas, kena ucapkan apa? Syukur, alhamdulillah, ghufranak, moga Allah ampunkan dosa kita. Dan kita puji Allah sebab Allah berikan kita nikmat untuk keluar kotoran daripada badan kita dengan kita qada hajat tadi, buang air kecil, buang air besar dan sebagainya. Manusia kan tak boleh kecil, tak boleh belok, masalah tuan-tuan, boleh bawa pada penyakit yang berbagai. Dan juga kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan akan diterangkan tiap-tiap perkara pada bab-babnya dengan dalil-dalilnya sekali, serta pecahan permasalahannya insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum ini telah dibicarakan apa yang patut dikatakan sesudah keluar dari tandas pada babnya, dan apa yang disunatkan bila hendak memulakan mengarang kitab, juga bila hendak memulakan pengajaran oleh para guru, dan bila hendak memulakan pelajaran oleh para murid, sama ada dia membaca pelajaran hadis atau fiqah atau selainnya, juga boleh dimulakan dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaik-baik ibadat dalam perkara ini ialah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ucapan sebaik-baik puji-pujian kepada Allah. Pada lafaz ini juga lah terdapat dalam surah Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi bila nak puji, kalau cukup alhamdulillah boleh tak? Boleh, cukup dah alhamdulillah. Dapat nyaman, alhamdulillah. Nak melakukan sesuatu, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Tapi sebaik-baik ucapan memuji Allah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ucapan pujian yang sangat baik atau sangat lengkap dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, boleh tak? Boleh. Cukup dah, alhamdulillah. Ditambah dengan rabbil alamin, lagi sempurna akan puji-pujian kepada Allah, kerana ia membawa kita kepada membesarkan Allah, kerana Allah sebagai Rabb, Tuhan sekalian alam. Dia yang menciptakan alam ini. Andainya berlakunya musibah, kita bersabar, diberi nikmat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi, ajaban li amril mu'min. Allah sangat takjub kepada orang mukmin. Semuanya perkaranya baik, diberi nikmat pun baik, diberi ujian, musibah pun baik. Allah Ta'ala sangat takjub, sangat kagum dengan orang mukmin. Bila diberi nikmat, maka dia bersyukur kepada Allah, dia ucapkan puji-pujian, alhamdulillah, syukur. Dia buat perkara-perkara ketaatan, juga tanda syukur. Syukur dari segi i'tiqad, dari segi hati kita redha, kita syukur. Kemudian kita syukur dengan lisan, kita puji Allah
dan syukur dari segi amalan kita melakukan perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini disebutkan bila diberikan ujian, musibah, dharra, maka dia akan bersama dengan ujian daripada Allah. Jadi orang mukmin segala-galanya kebaikan. Diberi nikmat pun baik, diberikan ujian musibah pun baik. Dan kita doakan kepada saudara-saudara kita di Palestin yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan peperangan dengan Israel. Dengan Israel itu, maka mudah-mudahan Allah berikan kelapangan, diberikan kemudahan kepada mereka dan diberikan kekuatan menghadapi ujian tersebut yang memang takkan selesai. Isu dengan Israel ini memang takkan selesai sampai kiamat dan akan berlakunya perbalahan ataupun krisis dengan Israel. Baik. Dan seterusnya tuan-tuan sikit lagi. Fasal memuji Allah Ta'ala dalam khutbah Jumaat juga adalah rukun dan tidak sah sesuatu daripadanya melainkan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan khutbah yang lain-lain. Dan sekurang-kurang wajibnya ialah mengucapkan alhamdulillah. Ada wajib ucap puji tadi macam mana dalam rukun khutbah Jumaat, alhamdulillah dah puji. Sempurna alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang utamanya dengan menambah kepujian yang sempurna disebutkan tadi alhamdulillahirabbil alamin, sedang perincian yang sudah terkenal dalam kitab-kitab fiqh tentang puji-pujian kepada Allah Ta'ala dalam khutbah Jumaat juga disyaratkan mestilah dalam bahasa Arab. Tak boleh sebut segala puji bagi Allah, tak boleh. Kena ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan terakhir tuan-tuan, dan disunatkan mengakhiri doa dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Begitu pula bila memulakannya dengan ucapan alhamdulillah, kerana Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Artinya dan akhir doa mereka, doa orang mukmin, mereka ialah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Surah Yunus ayat 15. Ayat tadi menunjukkan antara akhlak adab orang mukmin di permulaan dia ucap puji-pujian kepada Allah, di akhir doanya pun dia mengucapkan puji-pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada memulakan doa dengan memuji Allah dan memuliakannya. Nanti kami membawa dalilnya dari hadis sahih selepas ini pada kitab selawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, hadirin hadirat muslimin muslimat, kesimpulannya kita dituntut untuk mengucapkan puji-pujian kepada Allah dalam setiap permulaan termasuk pengakhiran, termasuk ialah adab kita berdoa mulakan dengan bismillah, alhamdulillah, selawat kepada baginda Nabi, kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tutup juga doa tadi dengan selawat kepada baginda Nabi dan juga puji-pujian kepada Allah, walhamdulillahirabbil alamin. Maka insya-Allah doa tersebut akan mustajab, diperkenankan oleh Allah mengikut kehendak Allah, bukan ikut kehendak kita. Doa itu antara sebab doa kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa apa pun, doa pun mulakan dengan puji-pujian kepada Allah, alhamdulillah, dan di akhirnya juga menyebut alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah akan kabulkan doa dan juga memberkati segala amalan yang dimulakan dengan puji-pujian dan ditutup juga dengan puji-pujian kepada Allah. Selepas sembahyang, dalam sembahyang kita mulakan dengan baca Fatihah. Selepas sembahyang dah bagi salam pun dah habis, ucaplah alhamdulillah, dapat menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Cukup setakat itu dahulu pada pagi ini. Insya-Allah akan datang kita akan sambung lagi perbahasan ini tentang disunatkan mengucapkan alhamdulillah bila mana mendapat nikmat dan tertolak sesuatu bala. Allah hindarkan kita ditimpa musibah pun kena ucap alhamdulillah. Wallahu taala alam. Kalau ada soalan, kalau tak ada, kita tangguh majlis kita pada pagi ini. Qul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum.
Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami kecil ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, gunakanlah kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Wa nas'aluka rizqan halalan thayyiban, ya Allah ya Tuhan kami, gunakanlah kami rezeki yang baik dan halal ya Allah. Wa nas'aluka amalan mutaqabbala, ya Allah ya Tuhan kami, gunakanlah kami amalan yang diterima oleh-Mu ya Allah. Allahumma ja'al khaira umrina akhirah, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah sebaik-baik umur kami pada penghujungnya ya Allah. Waj'al khaira a'malina khawatimah, jadikanlah sebaik-baik amalan kami pada bentuknya ya Allah. Waj'al khaira ayyamina yawma nalqak, jadikanlah sebaik-baik hari-hari kami bertemu denganmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala